Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 3053. Okey, berikut adalah merupakan penerangan ya untuk tugasan individu kes SMC. Markah ya untuk tugasan individu ni ialah 10%. Okey. Dan kalau kita lihat di sini, liputan untuk tugasan individu ini ialah penyediaan belanjawan untuk kes SMC. Ya, belanjawan ini telah pun disediakan ya bagi kes SMC. So apa yang perlu dilakukan adalah cuba memahami flow ya, aliran belanjawan dan juga perkaitan di antara belanjawan-belanjawan yang telah disediakan oleh syarikat SMC ini. Okey. Penyediaan tugasan ini seperti yang dikatakan di sini merupakan satu platform untuk memantapkan pengetahuan asas penyediaan belanjawan induk syarikat. Ya, sebab kalau kita tengok ya kepada projek yang satu lagi ialah projek penyediaan belanjawan. Projek itu adalah berupa projek kumpulan. Ya, itu saya akan explain kemudian. Dan penyediaan projek belanjawan itu hanya boleh dilakukan setelah para pelajar memahami ya, perkaitan di antara belanjawan-belanjawan dalam kes SMC ni. Jadi tugasan individu ini sangat penting untuk especially untuk dilakukan secara individu supaya you betul-betul dapat faham. Kemudian bila you dah faham ya tentang kes SMC ni, barulah you boleh berbincang untuk menyediakan projek pula. Okay? So ini adalah merupakan yang saya estimate lah ya, hasil jawapan hendaklah di-email dan dimuat naik ya ke dalam folder UKM Folio. Okay? Pada minggu kelima yakni Jumaat 1 Mei. Alright, so that will be in 2 weeks time. Boleh saja dibuat ya, sebenarnya dalam 1 minggu pun boleh siap. Okay, Superior Manufacturing Company itu adalah nama panjangnya lah untuk SMC ini. So kalau kita tengok ya, untuk tugasan individu ni ada beberapa soalan ya, yang perlu dijawab. So dia sangat structured. Ya, sangat structured. So contohnya, berapakah bilangan produk yang ditawarkan oleh SMC? Apakah produk-produk tersebut? Okay. So jadi apa yang you perlu lakukan, you boleh buka ya kepada PDF ya, yang saya dah juga email kepada pelajar iaitu berkaitan dengan kes SMC. So kalau kita tengok kepada PDF ini, contohnya jadual 1. So dia adalah jadual 1, jadual 2 ya, dan seterusnya. So this Superior Manufacturing Company, so dia kata kat sini Tactical Sales Plan Summary. So it's a summary. Ya, in volume, maknanya dalam unit, and also in dollar. So therefore dalam unit dan juga dalam keuangan lah, ya, in dollars. But this is taken from an American book. Okay. Dan kalau kita tengok juga, dia kata kat sini by district, by product. So over here you boleh kena pastilah ya produk-produk yang dikeluarkan. So dia ada produk X, dia ada produk Y contohnya. So itu secara tak langsung dah menjawab ya soalan 1. Now, some students may be more creative. They want to make assumptions. Maknanya nak kena pasti, oh produk X adalah apa? Oh produk X adalah sabun. Produk shampoo contohnya. Produk Y adalah conditioner. Pun boleh juga. Ya, so maknanya bergantung pada imajinasi para pelajar itu sendiri untuk melengkapkan jawapan masing-masing. If you do not want that, you can just be straightforward. Okay, product X, product Y, not without knowing what product X and what product Y is. No harm. Okay. Dan kalaulah soalan tu tidak memerlukan, ya, contohnya soalan 1, dia tidak mengkehendaki you menentukan ya belanjawan jualan ini disediakan mengikut apa. So walaupun kita nampak kat sini, oh dia ikut district, ya, dia ada Southern District, dia ada Eastern Sales District dan juga ada Western Sales District. So therefore most importantly is for you to look at ya apa sebenarnya yang ada di dalam setiap jadual itu tadi. So you have item-item dalam unit, you juga ada item-item dalam nilai dollar ya, untuk produk X, sama juga untuk produk Y. Ya, dan apa item-item yang boleh dicampur, apa item-item yang tidak boleh dicampur dan sebagainya. Okay. So dekat sini dia kata average unit sales price plan
Dan detailnya adalah pada jadual 21. Nanti akan ada soalan berkaitan dengan jadual 21. Ini jadual 1. Jadual 1 ini merupa summary. Jadual 21 merupa jadual yang lengkap. Okay, the detailed version. Right. Back to tugasan individu. So as you can see here, soalan 2. Lihat schedule 21. Marketing plan. Detail. Apakah yang anda dapat ulas mengenai rancangan jualan SMC? Sama seperti yang saya jelaskan tadi. So maknanya you just scroll down untuk lihat mana ya. Okay, ni jadual 7, jadual 8. As you can see jadual 9, jadual 10, jadual 11. Okay. 13, kalau ada yang missing tu tak apa je, tak relevan. 15, 16, 17, and then there you go. Yeah, so this is 21. Okay, so as you can see, ini adalah merupakan jadual 21 sebesarkan. So kalau kita lihat di sini, nampak sama juga ya. Kita ada apa ni sini? Kita ada produk X, ya. Kemudian kat bawah ni kita of course ada produk Y lah. Jadi all you need to do is just explain apa yang you nampak dalam jadual ni. So maknanya ini adalah merupakan the detail version sebelum kita sampai kepada ringkasan tadi. You cannot prepare the summary without having to prepare basically the detail version first. Okay. So as you can see, detail version ini saya nak highlightkan ya. Okay. SMC. SMC penyediaan belanjawannya, tak kiralah belanjawan jualan ke belanja ke dan sebagainya, ini adalah untuk setahun ya. So katakan untuk setahun ya. So kita ada January, February, March. So maknanya January, February, March ni adalah merupakan sukan pertama, total first quarter. Okay, so kita ada total of first quarter kat sini. So this is important. Okay. Now, ini adalah cara penyediaan SMC lah, ya. Okay, oops, sorry, silap, tak apa. Okay, then diikuti dengan quarter, second quarter, third quarter, sebab dia menyediakan berdasarkan pada sukuan. So, second quarter, third quarter, fourth quarter. So, yang January, February, March ni dia detail 85,000 units, 90,000 units, 95,000 units of product X. So a total of 270,000 units for the first quarter. So jumlah 1.375 million. Manakala untuk second quarter pula, dia aggregate kan. Maknanya dalam tu embedded lah ada April, May, June. Ya, untuk third quarter ada Julai, Ogos, September. Dan seterusnya lah untuk fourth quarter ada Oktober, November dan December. Okay, ini adalah SMC. Leave it as it is. Fahamkan saja. Now, kalau untuk projek pula, okay, nanti saya akan tekankan lagi bila saya explain projek. Kalau untuk projek pula, I would advise you not to do in this manner. So, kalau tak buat cara macam ni, nak buat macam mana? Buat secara bulanan. Maknanya January, February, March. Teruskan dengan April, May, June, Julai, Ogos, September, Oktober, November sampailah December. Kenapa? Sebab lebih mudah begitu. Ya, contohnya maknanya untuk kita kira, katakan kita nak kira kadar overhead. So kita hanya ada kadar overhead bulanan. Kita tak adalah kadar overhead sukuan. Nanti you kena buat dua cara pengiraan. So leceh. Ya, dan lebih mudah untuk you membuat perbandingan. Contohnya you nak buat trend analysis. You nak buat trend analysis untuk lihat peningkatan dalam jualan. Jika adalah, ataupun jika jualan tu tak meningkat, dia cyclical, ada naik, ada turun, lebih mudah untuk you lakukan. Sebab you bermula dengan January, February, March, kemudian April. Ya, maknanya kalau April tu naik, dia akan naik lah. Kalau April tu turun, dia akan turun lah. Tapi kalau you buat January, February, March, kemudian second quarter, maknanya graf you tu dah tak boleh, tak ada continuity, tak ada kesinambungan. Ya, jadi lebih sukar untuk you lakukan.
So ataupun you nak buat perbandingan di antara hasil dengan belanja. So yang jelas yang you nampak is January, February, March. So kalau untuk projek, saya sarankan ya jangan buat ya perbezaan ataupun mengikut kuartal. Maknanya you dikehendaki untuk buat mengikut bulanan. Okay. So this is basically the marketing plan lah. Okay, back to tugasan individu. SMC ya. Okay. 3. Lakarkan carta organisasi SMC dan tentukan individu-individu yang bertanggungjawab terhadap bahagian tersebut. So maknanya kalau you tengok balik, this is a marketing plan. Agak-agaknya marketing plan ni perlu disediakan oleh siapa? Which division? Which department? Yeah, the manager of sales department, the manager of marketing department, the manager of production department. I don't know. Yeah, so you've got to orang kata logical. Ya, maknanya logical in a company. Siapa yang sebenarnya bertanggungjawab terhadap marketing plan ini? So that's it. Yeah, so maknanya so first of all you have to study apakah jadual-jadual yang telah disediakan oleh SMC. Berdasarkan kepada jadual-jadual yang disediakan oleh SMC ini, you bolehlah membentuk carta organisasi. Sebab kita kata setiap pengurus jabatan, dia bertanggungjawab untuk menyediakan belanjawan untuk jabatan dia sendiri. So maknanya kalau wujudnya sub belanjawan, contohnya untuk pengeluaran, bermakna SMC mempunyai jabatan pengeluaran. So kalau kita lihat, ada ya sasaran jualan. Ada sub belanjawan ya untuk menentukan unit yang dijual dan juga untuk menentukan harga ya dan juga jumlah hasil. Bermakna SMC juga mempunyai jabatan jualan. Okey. Dan kalau kita perhatikan lagi sekali ya untuk so kalau kita tengok kat sini, bila kita perhatikan semula, saya pergi kepada jadual pertama tadi. So kalau kita tengok jadual pertama, okay, which is tactical sales plan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada produk X, produk Y. So mungkin produk X ada pengurus dia sendiri, produk Y juga ada pengurus dia sendiri. Ya, dan mungkin sales district ada pengurus dia sendiri. Ya, Southern lain, Eastern pengurus lain. So mungkin Southern dekat Johor. Ya, so Eastern mungkin dekat Kelantan. Western mungkin dekat Selangor, contohnya begitulah. So bermakna dia dah ada pecahan-pecahan. Ya, so it's not as straightforward as SMC ada satu je. Ya, so maknanya SMC ada satu je jabatan jualan, tapi sebenarnya jabatan jualan itu mungkin dia boleh dipecahkan lagi kepada sub-sub ya jabatan. Ya, yang mana setiap sub-sub jabatan itu di bawah tanggungjawab pengurus-pengurus tertentu. Itu yang dikatakan di sini, tentukan individu yang bertanggungjawab terhadap bahagian-bahagian tersebut. So maknanya kena nyatakanlah pengurus jabatan apa. Itu saja. Okey. Keempat ni you dah prepare carta organisasi. Kemudian dia tanya pula, adakah carta organisasi syarikat sama dengan sistem perakaunan tanggungjawab? Jadi di sini you kena faham, you kena buat search sikit, internet search, okay, tentang sistem perakaunan tanggungjawab. Okay, in English is responsibility accounting system. Okay, so what is actually a responsibility accounting system? So perkataan responsibility, perkataan tanggungjawab, berarti ya kita nak memastikan bahawa pengurus setiap jabatan itu dia diberikan tanggungjawab. Ya, maknanya they must be made responsible for certain things. Okay, certain things tu apa? So dalam sistem perakaunan tanggungjawab, dia akan dipecahkan kepada pusat kos, yakni pusat ataupun jabatan-jabatan yang di bawah pusat kos, bermakna jabatan tersebut bertanggungjawab terhadap sumber-sumber yang dilibatkan, kos-kos yang dibelanjakan. So kena fikirlah, apa jabatan yang tanggungjawab dia adalah spending aja. Contohnya macam jabatan pengeluaran. Jabatan pengeluaran, dia akan cuba mendapatkan sumber-sumber pengeluaran seperti bahan, melibatkan pembayaran buruh, ya, overhead dan sebagainya. Ya.
Jadi bermakna dalam jabatan pengeluaran tu, kalau kita were to prepare a budget, so dia hanya ada belanjawan belanja-belanja sajalah. Belanjawan hasil tak ada. So bermakna jabatan pengeluaran adalah merupakan satu contoh yang terbaik ya untuk dikategorikan sebagai jabatan di bawah tanggungjawab pusat kos. Kemudian kita juga ada pusat hasil. Buat pembacaan sikitlah ya. Pusat hasil ni apa? Pusat hasil adalah jabatan yang bertanggungjawab terhadap hasil sahaja. Dia tidak bertanggungjawab terhadap belanja. Pusat untung apa pula? Pusat untung. Untung, macam mana nak kira untung? Untung adalah hasil tolak belanja. Bermakna, kalaulah jabatan itu di bawah kategori pusat untung, jabatan tersebut akan bertanggungjawab terhadap penjanaan hasil dan juga penglibatan belanja. So, kena fikirkanlah apa contoh-contoh yang terbaik ya, yang kita boleh select department dalam SMC ni yang boleh dikategorikan sebagai pusat untung. Next, we have pusat pelaburan. Pusat pelaburan adalah merupakan sebuah pusat. It can be a division, it can be a branch, ya, maknanya satu subsidiary, yang mana subsidiary itu bertanggungjawab terhadap bukan sahaja hasil, bukan sahaja terhadap kos, tetapi juga terhadap pelaburan. Pelaburan contohnya nak beli mesin lah, ya, untuk jabatan pengeluaran. So, nak beli mesin untuk jabatan pengeluaran itu adalah merupakan pelaburan modal. Keputusan untuk membeli ataupun tidak, analisis yang dilakukan itu bukan di bawah tanggungjawab pusat kos. Tak boleh. Sebab pusat kos ni dia merujuk kepada belanja-belanja operasi saja. Sedangkan mesin adalah merupakan pelaburan yang melebihi setahun. Penggunaan yang melebihi setahun. So maknanya dia tergolong di dalam kategori division yang di bawah pusat pelaburan. So contoh seperti saya katakan tadilah, it can be the whole division. It can also be a branch. So maknanya kalau SMC ni dianggap sebagai pusat pelaburan, then yes, dalam carta organisasi kita kena letaklah SMC itu sendiri adalah merupakan sebuah pusat pelaburan. Okay. Hope that is clear enough. Tapi like I said, kalau ada yang kurang clear, you can always ask me dalam WhatsApp. Okay, yang kelima. Kenal pasti kos-kos yang dilibatkan oleh setiap jabatan atau pusat tanggungjawab tadi. Adakah kos-kos yang dikenal pasti bertepatan dengan penetapan, maknanya penetapan pusat tanggungjawab. Katakan, okay, one of the department tu you dah kenal pasti sebagai pusat kos. Contohnya jabatan pengeluaran A, for example lah. Okay, so bila you tengok pada bajet untuk jabatan pengeluaran A, ada item apa? So kalau ada item-item belanja saja, bermakna betul lah jabatan pengeluaran itu adalah merupakan pusat kos. Tapi kalau tiba-tiba terselit ada item hasil, maknanya dah salah lah. Jabatan pengeluaran tersebut mungkin bukan merupakan pusat kos sahaja tetapi juga bertanggungjawab terhadap hasil. Ini contoh ya. Okay. Right. Okay. Soalan yang keenam, jejaki semula proses pengeluaran yang dilibatkan dalam syarikat SMC. Kaitkan keluaran dengan jabatan. So, kena tengoklah ada berapa jabatan pengeluaran. Bahan-bahan yang digunakan apa? Bahan A diproses dalam jabatan mana? Kemudian dibawa ke jabatan mana? Maknanya you kena buat flowchart. You kena buat flowchart and try to trace the production process of each product. So, kita ada produk X, apa production process dia, apa bahan yang dilibatkan. Produk Y pun begitu juga. So, senaraikan item-item kos pengeluaran mengikut keluaran, jenis pengekosan yang diamalkan. Jenis pengekosan yang diamalkan ni kena flashback knowledge you dalam perakaunan kos. So, dalam perakaunan kos, kita ada jenis pengekosan apa? So, kita ada jenis pengekosan yang mengambil kira kos benar. Kita ada juga sistem pengekosan normal. Kita juga ada sistem pengekosan standard. So, revise balik. Apa dia sistem pengekosan sebenar? Apa dia sistem pengekosan standard? Apa dia sistem pengekosan normal? So, kita kena tengoklah. Cuba fahamkan. Dan kaedah aliran inventory, cost inventory. So, sama ada dia menggunakan MDKD, MKKD ataupun purata wajaran. Dan bagaimana cara pengiraan kos seunit keluaran itu tadi. Okay.
So cubalah. Kalau tak betul tak apa, jangan risau. Kita cuma nak melatih pelajar untuk berfikir dan cuba membuat jawapan tersebut. So at least you have thought about it, and you try to do it as best as you can. So that's good enough. Okay. So 7, jejaki semula kos-kos overhead dari segi jumlah. So maknanya sekarang ni you kena tengok pula jabatan-jabatan yang bertanggungjawab terhadap kos yang melibatkan kos-kos overhead. So apa item-item overheadnya? So kita kena lihat dari segi jumlah dan bagaimana ia ditanggung oleh setiap jabatan ataupun pusat tanggungjawab tadi. Dalam hal ini, anda dikehendaki mengetahui bagaimana proses pengagihan overhead di aplikasi kepada keluaran. So maknanya you kena faham apakah asas alokasi kos overhead tersebut. Asas alokasi itu berasaskan kepada jam buruh langsung ke? Jam mesin langsung ke? Dan overhead ini pula ada overhead perkilangan, ada overhead bukan perkilangan. So kalau overhead perkilangan, asasnya apa? Kalau overhead bukan perkilangan, contohnya mencuci bangunan, berasaskan pada apa? Mungkin keluasan ruang. So itu you kena cuba fahamkan. Okay? So again, untuk nak track, gunakan kaedah catat alih, so that you can observe the flow nicely. Dan akhir sekali, okay, yang ke-8, susunkan urutan-urutan penyediaan schedule-schedule belanjawan. So maknanya schedule-schedule belanjawan tadi kita ada belanjawan jualan, belanjawan pengeluaran, belanjawan bahan langsung, belanjawan overhead, dan belanjawan jualan dan mentadbiran dan sebagainya. So kita kena susun balik ikut urutan mana yang harus kita sediakan dulu. Okay, saya just bagi clue. Belanjawan yang harus kita sediakan terlebih dahulu adalah belanjawan jualan. Yang lain will follow through. Okay? Dan belanjawan ini seperti kita tengok, ada belanjawan utama, ada belanjawan subschedule. Contohnya macam belanjawan bahan mentah. Belanjawan bahan mentah. Belanjawan bahan mentah ni ataupun belanjawan bahan langsung, dia boleh dipecahkan kepada belanjawan penggunaan bahan langsung, pecahkan lagi kepada belanjawan pembelian bahan langsung. Ini sub-sub belanjawan lah. So kita kena tengok urutan dia. Okay, bila dah susun, you kena terjemahkan urutan tersebut, maknanya kena explain. Explain. Before that, susun dalam bentuk catat alih bagi menunjukkan proses keseluruhan penyediaan belanjawan Indo SMC. Okay. Dan kita kena asingkan lah yang mana sebenarnya, maknanya you boleh buat colouring. Okay, schedule utama warna merah, subschedule warna biru contohnya. Buat legend untuk mencantikkan cara persembahan itu tadilah. So sama juga contohnya dekat sini, catat organisasi, nak kenal pasti pusat-pusat tanggungjawab. Lepas tu yang kelima ni, dia kata kenal pasti kos-kos yang dilibatkan oleh setiap tanggungjawab. Sekejap. Okey, ini first you dah lakarkan catat organisasi. Kemudian dia tanya, adakah catat organisasi tersebut sama dengan sistem perakaunan tanggungjawab? So what you can do is, maknanya you buat catat organisasi in one colour, and then sistem perakaunan tanggungjawab tu, maknanya kalaulah ada jabatan dekat sini, ada jabatan pengeluaran. Lepas tu untuk menjawab yang ni, you tulislah jabatan pengeluaran tu adalah merupakan bukan tulis, maknanya you buat arrow, katakan itu adalah pusat kos. So mungkin pusat kos tu dalam color lain. Jadi bermakna bila saya tengok saja catat organisasi you, saya nampak jelas catat organisasi tersebut. At the same time you are explaining setiap jabatan-jabatan dalam catat organisasi tu, you dah kenal pasti sama ada dia pusat kos ke, hasil ke, ataupun pusat untung ke, ataupun pusat pelaburan. Okay, so I hope that my explanation is clear enough. You can start doing it, okay, and sebab dia gini, selagi you tak cuba, you tak nampak apa yang you faham dan apa yang you tak faham. So bila you dah cuba buat, barulah you tahulah yang ada sebenarnya yang you kurang jelas, dan masa you kurang jelas tu, you boleh start bertanya saya. Okay, all the best. Thank you.